Peluang untuk mengiklankan produk dan perniagaan anda di TV Selatan seperti buffet, bazar, pakaian, kuih muih dan banyak lagi. Ia bakal disaksikan lebih 50,000 pengunjung media sosial kami. Jadi apa tunggu lagi? Pakej serendah RM500. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang kami www.tvselatan.com.my atau hubungi nombor yang tertera. TV Selatan, kawan awak. Buletin Selatan 18 Jun 2015. Perdana Menteri mahu umat Islam manfaat bulan Ramadan, perkukuh perpaduan dan ukhuwah. Kapal tangki MT Orkim Harmony dikesan di perairan Kemboja. UTM dan SEDA bangunkan teknologi biojisim dan biogas di Malaysia. UTM perbaiki kedudukan dalam QS University Ranking Asia 2015. Dan akhir sekali, TMJ tegas jangan guna pemain JDT wakili Harimau Malaya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Umat Islam perlu memanfaatkan bulan Ramadan bagi memperkukuhkan komitmen terhadap perpaduan dan ukhuwah yang selama ini menjadi asas kemajuan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam perutusan Ramadannya berkata, kestabilan dan kemakmuran negara saling berkait dengan kekukuhan perpaduan yang sudah dibina selama ini. Perdana Menteri turut menyeru seluruh rakyat Malaysia mempersiapkan diri dari sudut fizikal, mental dan rohani dalam menjalani ibadah di bulan mulia ini. Dalam kenikmatan menyambut Ramadan, Datuk Seri Najib turut mengajak umat Islam di Malaysia mendoakan kesejahteraan dan menghulurkan bantuan seikhlas mungkin kepada mereka yang ditimpa musibah dan kesusahan. Sempena keberkatan Ramadan ini, beliau menyeru semua umat Islam untuk memperteguhkan hubungan dengan Allah SWT di samping mengeratkan hubungan silaturahim dengan keluarga, jiran tetangga dan masyarakat pelbagai kaum. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu umat Islam menghentikan sikap negatif seperti pembaziran, dengki, saling menyakiti dan umpat keji agar bulan mulia ini dapat diimarahkan dengan pengisian yang lebih bermakna dalam mengembangkan syiar Islam. Katanya, Ramadan adalah bulan membersihkan hati dan jiwa daripada anasir-anasir yang boleh meruntuhkan kekuatan hati sehingga akhirnya memberi kesan kepada pembentukan ummah yang sejati. Sementara itu, Menteri Besar Johor Datuk Muhammad Khalid Nordin menerusi laman Facebooknya berkata, beliau mahu umat Islam mengambil keberkatan bulan Ramadan untuk mengukuhkan muafakat di samping mengimarahkan masjid dan surau dengan pelbagai program ibadah. Kapal tangki MT Orkim Harmony yang hilang sejak Khamis lalu dikesan berada di perairan Kemboja. Demikian menurut Panglima Tentera Laut Diraja Malaysia Tan Sri Abdul Aziz Jaafar. Beliau berkata pada masa ini kapal berkenaan sedang diawasi dari udara oleh Pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Tentera Udara Diraja Australia. Beliau juga mengesahkan bahawa kapal itu telah ditukar nama dan catnya. Kapal MT Orkim yang membawa 6,000 tan metrik petrol bernilai RM21 juta dilaporkan hilang pada 8.57 malam pada Khamis lepas ketika dalam perjalanan dari Melaka ke Pelabuhan Kuantan, Pahang. Kapal yang dimiliki oleh syarikat Magna Meridian Sdn Bhd itu membawa 22 anak kapal termasuk 16 rakyat Malaysia. Anak kapal lain terdiri daripada rakyat Indonesia dan Myanmar. Gempa bumi lemah berukuran 4.0 pada skala Richter berlaku di Ranau Sabah pada pukul 5.58 pagi tadi. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi hari ini, gegaran hanya dirasai di kawasan Ranau. Gegaran kali ini adalah yang ketiga melanda kawasan itu sejak semalam. Semalam, 2 gempa bumi lemah dicatatkan berlaku di Ranau, iaitu yang pertama berukuran 2.5 pada skala Richter pada pukul 11.51 pagi, diikuti gegaran kedua berukuran 3.4 pada skala Richter pada 6.12 petang.
Pada 5 Jun lalu, gempa bumi berukuran 5.9 pada skala Richter melanda Sabah menyebabkan 18 orang terkorban dan memusnahkan harta benda. Untuk paparan berita selanjutnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Tip-tip jimat air ini dibawakan oleh Syarikat Air Johor dan TV Selatan. Kita kembali semula. Fakulti Kejuruteraan Petroleum dan Tenaga diperbaharui Universiti Teknologi Malaysia UTM mengurak langkah dalam industri biojisim dan biogas dengan menjalinkan kerjasama bersama pihak berkuasa Pembangunan Tenaga Lestari SEDA Malaysia. Menurut Naib Chancellor UTM, Profesor Dato' Insinyur Dr. Wahid Omar, kerjasama 5 tahun itu akan membolehkan pihak UTM bekerjasama dengan SEDA dalam menjalankan penyelidikan teknologi termaju dan membangunkan teknologi biojisim dan biogas di Malaysia. Dan kami juga bersetuju untuk bekerjasama dalam menjalankan penyelidikan teknologi termaju dalam membangunkan teknologi biomass dan biogas di Malaysia. Jadi bahawa kita sangat komited UTM sendiri bagi merealisasikan hasrat kerajaan dalam mencapai sasaran 7% tenaga di Malaysia daripada tenaga diperbaharui menjelang 2020. Beliau berkata dalam sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara UTM dan SEDA Malaysia yang diadakan di Dewan Chancellery Sultan Ibrahim UTM Skudai. MOU tersebut juga akan membolehkan para penyelidik UTM yang diketuai Profesor Muhammad Dr. Rozaini Muhammad Taib dan Profesor Madya Dr. Haslinda Hashim mereka bentuk modul dan menjalankan latihan asas untuk jurutera tempatan dalam bidang pembinaan, pengoperasian dan penyelenggaraan teknologi biojisim dan biogas. Pada majlis tersebut, SEDA yang diwakili Ketua Pegawai Eksekutif Catherine Rido berharap kerjasama tersebut mampu memberi manfaat kepada kedua-dua pihak sama ada pihak universiti dan industri. Kita ada silibus yang tertentu yang kita boleh bukan saja kita offer kepada pelajar di universiti, bahkan untuk pihak industri untuk mendapatkan latihan di dalam bidang biomass dan biogas ni. Itu yang kita nak sangat, sebab setakat ni kita tak ada lagi dan dengan adanya MOU kerjasama ni maka kita bolehlah ada satu khas, latihan khas. Jalinan kerjasama itu turut menunjukkan bahawa UTM sangat komited bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk mencapai sasaran 7.8% tenaga di negara ini daripada tenaga diperbaharui menjelang 2020. 4 universiti awam yang juga Universiti Penyelidikan Negara berjaya memperbaiki kedudukan dalam QS University Ranking Asia 2015 berbanding tahun sebelumnya. Antaranya, Universiti Teknologi Malaysia UTM memperbaiki kedudukan di tangga ke-61 daripada 66 sebelum ini. Menurut Naib Chancellor UTM, Profesor Dato' Insinyur Dr. Wahid Omar, kejayaan tersebut merupakan hasil strategi UTM dalam melahirkan graduan yang berkualiti. Kita naik daripada tangga 66 ke 61. Bawah kategori engineering and technology, kita sekarang nombor 46 di Asia, nombor 1 di Malaysia. Jadi antara faktor yang membawa kita terus meningkat adalah beberapa strategi lah.
yang telah kita laksanakan, antaranya kita memberi tumpuan kepada kualiti graduan yang kita keluarkan, jadi dengan kualiti yang lebih tinggi. Jadi pihak employer, majikan memberikan rating yang tinggi kepada graduate yang kita hasilkan. Yang kedua ialah kita memberi fokus kepada output research kita, di mana melalui output research ni researcher kita telah lebih terserlah lebih lebih meningkat reputasi mereka di peringkat antarabangsa melalui penerbitan dan sebagainya. Yang seterusnya ialah kita memang secara dalam kita punya plan global UTM, kita ada fokus yang khas untuk global reputation. So dalam global reputation ni antara program yang kita jalankan ialah student mobility. Jadi pelajar-pelajar kita keluar negara, ada exchange program, ada pelajar luar yang datang ke UTN di bawah program yang sama. Jadi ini mungkin 3 strategi lah yang telah kita laksanakan dan alhamdulillah berjaya meningkatkan kita punya ranking lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui TV Selatan selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara UTM dan Seda Malaysia di UTM Skudai. Selain itu, universiti awam lain yang turut memperbaiki kedudukan ialah Universiti Malaya UM dari tangga ke-32 kepada 29, Universiti Sains Malaysia USM di tempat ke-49 berbanding 57 pada tahun lepas. Universiti Putra Malaysia UPM dari tangga ke-76 ke 66, manakala Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pula kekal di kedudukan ke-56 seperti tahun sebelumnya. Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan PPDN KK Johor merampas 107 helai bajuti berjenama Southern Tigers bernilai RM3,000 dalam serbuan di sebuah premis di Kulai Jaya pada Rabu. Pengarahnya Nur Nikman Jaimun berkata, serbuan yang dilakukan menerusi operasi cap dagangan itu bermula 12 tengah hari dengan membabitkan 6 pegawai dan anggota penguat kuasa. Memetik laporan di Facebook Johor Southern Tigers, hasil serbuan sehingga pukul 2.30 petang mendapati premis tersebut ada menjual barangan berjenama Southern Tigers yang tidak mendapat kebenaran daripada pemilik cap dagangan iaitu Southern Tigers Niam Berhad. Beliau berkata kesemua bajuti berkenaan kini disita dan kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 8-2-B Akta Perihal Dagangan 2011 Akta 730. Seterusnya untuk laporan sukan bersama Nurul Akidah Abdul Razak dalam Arena Selatan. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim meminta pengurusan pasukan kebangsaan tidak lagi menggunakan khidmat pemain Johor Darul Takzim JDT untuk mewakili negara pada masa akan datang. Baginda yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ berkata demikian berikutan ada pihak yang menyalahkan pemain JDT setiap kali pasukan kebangsaan kalah teruk pada kejohanan bola sepak antarabangsa. Tunku Ismail bertitah demikian dalam laman Facebook Johor Southern Tigers. 6 daripada 8 pemain JDT yang tersenarai dalam skuad kebangsaan beraksi pada perlawanan menentang Palestin yang menyaksikan skuad Harimau Malaya di Belasah 06 dalam aksi kumpulan A kempen kelayakan Piala Dunia 2018 dan Piala Asia 2019 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam Selasa. Mereka ialah Safiq Rahim, Farizal Marlias, Muhammad Fadli Muhammad Syaz, Mahali Jasuli, Muhammad Amri Yahya dan Muhammad Safi Sali. Dua lagi pemain JDT yang tidak beraksi ialah Muhammad Nazrin Muhammad Nawi dan putera Nadir Amarhan yang mengalami kecederaan. Menteri Belia dan Sukan Hairi Jamaluddin menggesa bola sepak, tinju, renang dan olahraga yang mempamerkan prestasi membimbangkan untuk bangkit menjelang Sukan SEA 2017 di Kuala Lumpur. Di sebalik pencapaian keseluruhan yang menyerlah dengan pungutan pingat terbaik sejak edisi 2007 di Korat, Thailand, kejayaan kali ini bagaikan hilang seri apabila skuad bola sepak gagal melepasi peringkat kumpulan, sementara sukan tinju pula gagal memungut sebarang pingat. Manakala renang dan olahraga diakui gagal mempamerkan prestasi meyakinkan berbanding tamasya sebelum ini.
Khairi turut mengesahkan 6 sukan antaranya kanu, softball dan polo air yang gagal menyumbang pingat pada tamasya kali ini akan dikaji semula penyertaan di Kuala Lumpur 2017. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tunku Tan Sri Imran Tuanku Jaafar yakin atlet negara telah meletakkan asas terbaik Sukan SEA di Singapura untuk merintis pencapaian yang lebih gemilang apabila Kuala Lumpur menjadi tuan rumah edisi ke-29. Malaysia membawa pulang 62 emas atau keseluruhan 184 pingat, di mana 56% daripada pungutan pingat disumbangkan oleh atlet pelapis. Persiapan awal ini disifatkan begitu penting dalam usaha Malaysia memburu kejuaraan keseluruhan di Kuala Lumpur 2017 seperti yang dilakukan pada Sukan SEA 2001. Tunku Imran bagaimanapun berkata sukan yang bakal dipertandingkan nanti masih lagi dalam peringkat perbincangan. Pengarah Teknikal Persatuan Badminton Malaysia BAM Morten Frost yakin bahawa anak buahnya telah membuka mata ramai pihak mengenai potensi badminton Malaysia. Malaysia menamatkan kempen dengan memungut 2 emas untuk menyamai pencapaian 2003 di Vietnam. Emas Malaysia hadir menerusi Chong Wei Feng yang menamatkan 14 tahun emas perseorangan lelaki milik Roslyn Hashim. Sementara Emilia Alicia Anseli, Sun Fei Cho mengatasi rakan senegara yang juga juara bertahan beregu wanita Vivian Hu Woon Kelwei. Perkembangan itu memberi kelegaan buat Morten Frost yang yakin bahawa perancangannya untuk menaikkan semula nama Malaysia sebagai kuasa badminton yang disegani berada di landasan tepat. Katanya pencapaian badminton Malaysia kini mampu mengulangi pencapaian 14 tahun yang lalu. Sekian sahaja untuk Buletin Selatan hari ini. Terus mengikuti perkembangan kami di www.tvselatan.com.my dan salam Ramadan.